Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Akhirnya PAS dan bersatu ketika menjadi kerajaan sebagai Perikatan Nasional Kantoi. Kerana apa sahabat semua? Kerana pendedahan daripada Perdana Menteri kita menjadi tamparan hebat kepada PAS dan juga bersatu gelakan semasa menjadi kerajaan Perikatan Nasional. Jadi dalam pendedahan ini akhirnya kita ketahui bahawa Perikatan Nasional PAS dan bersatu sebenarnya menipu rakyat secara terang-terangan. Begitu juga dengan timbalan Presiden PAS, menipu terang-terangan sahabat semua, cuba memperbodohkan rakyat, tapi akhirnya kebodohan itu ditonjolkan kepada diri mereka sendiri. Jadi saya ingin berkongsi bersama dengan anda sahabat semua, apakah pendedahan yang dibuat oleh Perdana Menteri ini sehingga menampar, sehingga duduk termenung membuat gunung di dalam tandas ahli parlimen, pemimpin-pemimpin daripada PAS dan bersatu, sehingga itu mereka giat untuk memusingkan fakta, untuk menghasut rakyat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kenyataan media hari ini, Perdana Menteri akhirnya mendedahkan tipu daya pembangkang berkaitan dengan isu MAHB, GIP dan juga BlackRock. Jadi ini antara perkara yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat gambar raja di bawah ini, di sebelah kiri saya ini, ketika PAS dan bersatu menjadi kerajaan, jumlah pegangan MAHB dan KWSP hanyalah sebanyak 41%, tapi masa itu pembangkang tidak pula bersuara dan sebagainya. Ketika ini pegangan itu sudah mencapai sehingga 70%, tapi dakwaan dan juga fitnah yang dijajah dilontarkan oleh pembangkang hari ini, kononnya aset negara tergadai, dijual dan sebagainya. Itu sebenarnya satu penipuan terpaling besar daripada pembangkang. Jadi pembangkang menfitnah kerajaan jual hak Malaysia dalam MAHB kepada pelabur asing. Kalau dijual hak Malaysia, tentulah share kerajaan akan makin kurang antara kenyataan daripada Ahmad Mursi. Katanya ini makin bertambah banyak dari 41 jadi 70% melalui KWSP dan juga Khazanah. Pembangkang tak pandai mengirakah soal Ahmad Mursi. Ketika ini 32% saham dipegang pelabur lokal, pelabur luar memang dah pegang 27% dan pernah capai sehingga 45% tahun 2018. Tak bising pula pintu masuk negara dipegang pelabur luar. Selama ini dengan 41% bukan kerajaan kawal sepenuhnya MAHB pun, tetapi selepas ini MAHB akan balik semula kepada kawalan kerajaan dengan 70% pegangan. Sejak tahun 2012, KWSP dah ada kerjasama dengan GIP. Bahkan KWSP juga ada kepentingan dalam Airport Gatwick dan Sydney. KWSP dah lama berunding dengan GIP untuk bekerjasama ini dan rundingan dah selesai. Kerajaan tak pernah berunding dengan BlackRock pun selama ini. GIP adalah Global Infrastructure Partner. Hanya tahun ini tiba-tiba BlackRock kata berminat nak beli saham GIP. Itu pun belum diputuskan. Pelaburan GIP dalam MAHB kecil hingga hanya 5% dari keseluruhan portfolionya. Sebanyak USD 112 bilion seluruh dunia sebagai pengurus infrastruktur terkemuka. Kepakaran itu yang nak dibawa masuk selain nak suntik dana. PMS kata modal yang akan masuk ialah 10 bilion ringgit jika bekerjasama dengan GIP ini dibuat. Boleh guna untuk memajukan perniagaan MAHB dan bangunkan lapangan terbang. Tak perlu kerajaan berhutang dan dana negara boleh digunakan ke tempat lain. GIP dan Lembaga Pelaburan Abu Dhabi akan beli dari 27% saham yang memang kini dipegang pelabur luar dan akan jadi 30%. Jadi tuduhan pembangkang itu adalah satu fitnah. MAHB hanya pengurus lapangan terbang. Lapangan terbang itu kekal hak milik kerajaan. Sama seperti lapangan terbang Sabiha Gökçen Istanbul yang MAHB urus. Lapangan itu masih kekal milik kerajaan Turkiye. Tawaran dibuka pada banyak pihak. Dari 145 syarikat yang layak hanya 5. Tapi yang setuju dengan syarat kerajaan hanya GIP, iaitu syaratnya CEO dan pengurusi serta saham majoriti kita yang pegang. Tak banyak yang sanggup. Masa tebuk atap tahun 2021,
KWSP berunding terus dengan BlackRock ya sebanyak 600 juta USD. Dana patuh syariah terbesar dalam sejarah diserah kepada BlackRock untuk diuruskan. 10 hari sebelum itu Gaza diserang. Halal pula mana semua walaun soalnya. Kerajaan Madani paling tegas halau syarikat Israel. Kapal yang masuk zaman Tebuk Ata pun dihalau zaman Madani. Tapi kalau syarikat besar yang pro-Israel nak dihalau, bukan BlackRock je, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, Intel, Facebook yang kuasai WhatsApp dan Instagram semualah kena halau keluar. Jadi pembangkang dah terpedaya dengan propaganda Zionis yang kata genosid di Palestin ini baru je bermula. Walhal dah 75 tahun genosid ini berlaku. Jadi itu antara kenyataan daripada Ahmad Mursi dan saya sangat setuju ya dengan kenyataan ini sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Yang mana pihak pembangkang ini seakan-akan membuat persepsi seakan-akan kekejaman Zionis ini baru berlaku semalam, sedangkan ia sudah berlaku 75 tahun yang lalu. Jadi jelas bahwa mereka ni kaki penipu, kaki penfitnah dan sebagainya. Demi apa? Tujuan politik semata-mata. Dan satu lagi, sahabat semua yang menarik juga untuk saya kongsikan. Beberapa hari lalu, timbalan Presiden PAS membuat kenyataan. Kononnya, seorang pakcik yang dahulunya menggunakan RM5 untuk isi diesel sebuah motosikal, motor, cukup ya untuk sampai rumah. Tapi katanya untuk sekarang ini RM5 dah tak cukup. Mana pula pernah ya sebuah motor ataupun motosikal ini diisi dengan minyak diesel. Inilah kebodohan, inilah kedangkalan pemimpin-pemimpin daripada PAS. Sanggup menipu rakyat, sanggup mempermainkan sentimen seperti ini demi tujuan politik, demi untuk menang di pilihan raya kecil di Sungai Bakap, sahabat-sahabat semua. Jadi untuk itu saya ingin membaca satu kenyataan media. Diesel untuk motosikal habis, Tuan Ibrahim dipermainkan. Ya, rakyat membalun pemimpin ataupun timbalan Presiden PAS ini. Cerita rekaan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man ketika ceramahnya di Sungai Bakap baru-baru ini terus menjadi bahan jenaka rakyat Malaysia. Ya, ekoran ucapan beliau mendakwah terlihat seorang pakcik sedang mengheret motosikal kerana minyak habis dan dikaitkannya dengan penyasaran subsidi diesel. Perkara tersebut mengundang rasa hairan dalam kalangan pengguna media sosial yang tertanya motosikal apa yang digunakan oleh pakcik itu sehingga perlu mengisi minyak diesel RM5. Lantas itu juga satu akaun TikTok tular selepas memuat naik sketsa pendek yang menyindir pemimpin PAS tersebut dengan melakonkan kembali gelagat seorang lelaki mengheret motosikal di tepi jalan. Itu dia. Jadi lelaki itu disebabkan kerajaan zalim isi minyak RM5 pun tidak cukup untuk sampai ke rumah. Apabila ditanya minyak apa yang diisinya, jawabnya minyak diesel. Walaupun video itu tidak menyebut nama Tuan Ibrahim, namun rata-rata pengguna TikTok terhibur dan memahami ia ditujukan kepada siapa. Hampir Tuan Ibrahim kah? Komen seorang individu berserta emoji gelap. Terbaik saudara, terhibur, minta izin simpan, kata nak post di kumpulan WhatsApp kampung, kata alias. Jadi sahabat semua, saya juga ingin kongsikan ya video itu untuk tatapan kita semua. Jadi saya ingin tunjukkan video ini untuk perhatian kita. Alright, so mari kita lihat ya video ini bersama-sama. Apa kehanya, Cong? Tolak motor, Cong. Itulah, ini semua kerajaan zalim lah, Kumar. Kenapa, Cong? Yalah, dulu isi minyak RM5, 3-4 hari awak pakai. Mika pakai motor OLC ni. Mika isi RM5, 3 hari cukup. Cukup dulu. Dulu. Atas sekarang ni. Sekarang ni baru isi dah tadi. Baru isi RM5. Tapi 100 meter je. Kata? 100 meter tu kau tak tahu. Dah habis. 100 meter rupa orang pergi berlari balapan je, Cong. Itulah tiba-tiba pula tak boleh start apa semua dah. Maknanya minyak habis lah ni. Minyak habis, Cong. RM5 1 meter. Cong isi minyak apa, Cong? Jangan warna hitam tu. Warna hitam. Yang awak tahu warna hijau, warna merah, warna biru. Warna hitam diesel, Cong. Gila ke, Cong? Ni motor, Cong. Tok guru kami kan, tok guru kami kata
apa ni ada dia cerita dalam ceramah tu kan, ceramah politik kan. Dia kata apa? Ada pakcik tu isi RM5. Tak cukup, selalu isi RM5 cukup. Awak pun ikutlah. Isi RM5. Mika isi diesel motor boleh potong arwan ke Cong? Oi, mana nak tahu boleh masuk drag ke apa? Niatkan boleh jadi kuat. Alah bala Cong. Ada Cong. Yang Cong ajak teman sekali menenggek kat sini apa hai Cong? Manonglah kau mak, udah kena kencing. Kan, rupa-rupanya ingatkan tak lebay tak menipu. Kan, rupa-rupanya kena kencing. Alta Cong. Ingat Tok Lebay semua cerodik ke Cong? Oh, patutlah yang kena ada ISO tu. Dia ikut ISO untuk kilang Cong. Yang Mika ni isi minyak diesel kat motor petrol Cong. Mana nak tahu, yang tahu motor boleh lagi power. Aloha sungguhlah Cong. Aduh, funny sahabat semua. Jadi itulah ya satu sketsa lakonan semula. Akhirnya Walaun itu mengaku bahawa dia telah diperbodohkan, ditipu oleh lebay-lebay. Agak mustahil juga ya lebay-lebay ini menipu. Kan mereka lebay, kan mereka ustaz, kan mereka ular, mak takkan menipu. Apapun sahabat semua terhibur ya dengan video itu. Jadi apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.